Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam perbincangan berkaitan tentang prinsip-prinsip asas Islam, iaitu Siti 101. Khususnya kita bincangkan tentang akidah Islam. Yang sebelum ini kita bincangkan tentang tasawur. Sekarang ini kita bincangkan tentang perkara yang mendasar, iaitu akidah Islam, iaitu ma'rifatullah dan juga syahadatain. Okey. Pertama, sebelum kita masuk kepada perkara yang asas itu tadi, kita nak bincang terlebih dulu berkaitan tentang makna ataupun pengertian akidah. Apa yang dikatakan sebagai akidah itu iaitu yang disebut sebagai dari segi bahasanya, iaitu berarti iman atau pegangan yang kuat ataupun lebih tepat kalau kita letakkan istilah keyakinan, satu keyakinan. Okey, satu keyakinan terhadap satu perkara itu sendiri. Tetapi kalau di istilah pula, kita bercakap tentang pengertian akidah itu ialah kepercayaan yang pasti, yang tidak ada ganggu gugat dan keputusan yang muktamad, tidak bercampur dengan syak. Maka tidak ada keraguan yang hal dalam itu pada seseorang yang berakidah, sama ada akidah yang betul atau sebaliknya. Maknanya ketika mana seseorang itu berpegang kepada akidah yang benar, maka sesungguhnya dalam hatinya tidak ada lintasan sedikit pun zon, sangkaan ataupun rasa ragu-ragu terhadap kepercayaan ataupun keimanan ataupun keyakinan yang lebih tepat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam hal ini maka pengertian akidah dari segi aspek Islam itu lebih menekankan tentang pertama, percaya, dan yang kedua, keyakinan itu terhadap Allah dalam beberapa perkara yang menjadi dasar, iaitu 6 hal. Pertama, iaitu iman kepada Allah. Yang kedua, malaikat. Ketiga, kitab. 4, rasul. 5, akhirat. Dan yang terakhir, qada dan qadar. InsyaAllah kita akan bincangkan detail lagi nanti dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang berkaitan tentang rukun iman ini. Okey, kalau kita bercakap tentang ma'rifatullah, maka kalau kita bercakap tentang ma'rifatullah ini, kita cuba berupaya untuk mengenali Allah lebih dekat. Maknanya apabila kita menggunakan perkataan ma'rifah, iaitu mengenali Allah, iaitu mengenali Allah, memahami kewujudan eksistensi sejak Allah itu sendiri. Okey, dari segi asal kata, iaitu berasal dari kata ma'rifah dan Allah. Ma'rifah bererti mengetahui ataupun cuba mengenali. Jadi ma'rifatullah itu sendiri berarti cuba ingin nak memastikan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, dari segi istilah, ma'rifatullah iaitu mengenal Allah dengan benar-benar, dengan merupakan yang disebut sebagai sumber ketenteraman hidup. Okey. Pertama saya katakan, saya ulang sekali, mengenal Allah dengan tahap kebenaran yang mutlak yang merupakan sumber ketenteraman hidup di dunia maupun di akhirat. Maknanya kita wajib meyakini bahawa Allah pencipta seluruh makhluk ini dengan benar-benar tanpa kita meragu, walaupun eksistensi Allah tidak dapat dizahirkan oleh panca indera. Apa panca indera kita? Contohnya melihat, mendengar dan apa saja panca indera yang ada. Dialah yang dikatakan sebagai zat semesta alam yang perlu dan wajib kita sembah. Maka ketika mana kita meletakkan keyakinan itu, maka suburnya kita bercakap tentang kita menyintai Allah dan seterusnya. Okey. Dalil eksistensi ataupun yang kita bincangkan tentang ma'rifatullah ini, iaitu apa dia? Beberapa ayat yang kita boleh simpulkan di sini, iaitu pertama tentang bagaimana penciptaan manusia itu untuk tujuan yang dikatakan sebagai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, dalil yang kedua, kita bercakap tentang bagaimana
orang yang kadang-kadang berprasangka bahawa hidup di dunia ini adalah hidup yang selama-lamanya. Maka dalam surah Muhammad ayat 47 dikatakan, sesungguhnya Allah akan masukkan orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal yang saleh ke dalam syurga yang mengalir, dan sebaliknya orang kafir yang menikmati kesenangan dunia ini serta mereka dan makan minum sebagaimana binatang ternakan mereka. Mereka itu seolah tidak ada had itu sendiri. Seolah mereka macam binatang ternakan itu sendiri. Tidak ada had halal haramnya. Maka dalam hal ini Allah kata mereka ini akan ditempatkan ke dalam neraka selama-lamanya. Nauzubillah min zalik. Kemudian dalil yang ketiga iaitu kita ambil daripada sebahagian ayat 122 daripada surah Al-An'am, iaitu adakah orang yang mati hatinya dengan kubur kemudian kami hidupkan dia dengan semula. Maknanya Allah letakkan hidayah ke dalam dirinya. Bayangkan, faktor hidayah itu bukan datang daripada manusia. Faktor hidayah itu datang daripada Allah. Allah lah yang menyuntik hidayah seseorang itu. Allah lah yang memberi yang dikatakan cahaya untuk dia keluar daripada kejahilan dia sebelum ini. Ini yang kita kena faham. Dan sebab itulah bila kita tahu bahawa ada zat yang memberikan itu, tidak lain tidak bukan, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kita perlu mengenali yang namanya ma'rifatullah itu sendiri. Okey, kita beralih kepada konsep yang kedua yang disebut sebagai syahadatain. Apa yang dikatakan syahadatain? Iaitu pengucapan dua kalimah syahadat itu sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang maksudnya ataupun artinya secara maksud yang ada pada perkataan dua ayat ini, iaitu aku bersaksi bahawa tiada zat yang disembah melainkan Allah itu sendiri, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dua penyataan ikrar ini yang kalau kita faham, kalau kita lihat yang sebelah ini, iaitu meletakkan beberapa hal. Pertama, perakuan. Kedua, declaration, pemberitahuan kepada orang lain. Yang ketiga, mengiktiraf. Mengiktiraf dua zat ini, iaitu Allah sebagai Rabb dan Nabi Muhammad sebagai utusannya, iaitu Rasul itu sendiri. Dan yang seterusnya menjelaskan mengenai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disembah. Dan mengaku bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup dengan dua ayat ini sahaja akan menjadikan seseorang itu, kalau dia dalam keadaan jahil ataupun dia belum Islam, maka dengan declaration ataupun persaksian ini dia sudah menjadi Muslim yang sejati, yang mana walaupun awalnya dia bergelumang dengan dosa kerana kekufurannya, tetapi apabila dia mengucapkan syahadah, maka gugurlah apa yang kejahilan-kejahilan yang sebelum ini dan dosa-dosa yang dilakukan sebelum ini. Dia ibarat seperti kain putih yang Allah bagi kepada seseorang yang menerima hidayah, iaitu sebagai seorang Muslim. Ini kita kena faham dalam konteks perakuan kesaksian ini. Pertama, saya ulang sekali, pengakuan. Yang kedua, pemberitahuan. Yang ketiga, pengiktirafan. Dan seterusnya menjelaskan keyakinan yang kita sebutkan tadi, iaitu akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, tuntutan syahadatain itu sendiri. Kalau kita bercakap tentang tuntutan syahadatain yang pertama, syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Apa dia? Pertama, matlamat pengabdian kita itu sendiri. Seperti dalam surah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya tujuan ghayah ataupun kehidupan dan kematianku demi semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tempat sebagai tumpuan dan harapan. Tidak ada lagi rojak, tidak ada lagi pengharapan, melainkan kita meletakkan pengharapan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumpuan dan harapan yang tidak dapat dibahagi oleh orang lain, melainkan Allah yang akan memberi kita, yang dikatakan subhanallah, Allah akan memberikan kita cahaya, petunjuk di dalam kehidupan di dunia ini
Dan juga Allah memberi peluang kepada kita semua nanti, amin amin ya rabbal alamin, untuk kita mengecapi syurga yang telah dijanjikan sekiranya kita memang betul-betul beriman, betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita hanya meletakkan perlindungan kita ini tempat tidak lain tidak bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung haraplah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada berputus asa, berputus harapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, tidak ada orang yang dapat memberi perundangan yang komplit, yang bagus, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberi sumber perundangan. Kenapa? Allah lah yang mencipta kita. Allah yang mencipta kita. Maka Allah tahu game yang kita lakukan dalam hidup ini. Sebab dialah yang mengatur perundangan dan kita perlu akur dengan perundangan yang Allah berikan kepada kita. Manakala tuntutan yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di sini kita letakkan 3 perkara. Pertama, iaitu mari kita tanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kepedulian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya pada lafaz, tetapi bagaimana kita mencintai apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ahli keluarganya. Kemudian yang kedua, kita bercakap tentang qudwah hasanah. Tidak perlu kita lagi melihat figure-figure yang lain. Artis dan apa saja. Okey? Kita perlu hanya meletakkan qudwah hasanah yang terbaik pada hadapan kita, iaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senangnya kenapa? Karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Kita baca pada Al-Quran ini, itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, iaitu amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang sekarang ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina, dicercah di Eropah. Yang paling penting, pertama yang perlu kita letakkan, amalkan sunnah itu sendiri dulu untuk membuktikan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita ada kesamaan bagaimana kita mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dicecah. Dan juga kita sekaligus kita menjaga amalan kita ini sesuai dengan apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai gelanggang sunnah. Kemudian yang seterusnya iaitu kita bercakap perkara yang membatalkan akidah. Bila 3 hal ini berlaku, maka terbatallah akidah kita, maka terbatallah syahadah kita, iaitu apa? Dengan kata-kata saja, walaupun kita main-main. Jangan, hati-hati, kerana inilah yang akan merosakkan akidah kita. Walaupun kita melakukan lakonan dan sebagainya. Kerana apa? Benda ini bukan untuk dipermainkan. Kerana ini adalah ikrar kita, janji setia kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iaitu perbuatan kita. Perbuatan kita ini kalau kita lakukan dengan sengaja, dengan terang-terang menentang dan memproklamirkan bahawa perbuatan kita ini membenci, maka sesungguhnya perkara itu akan menyebabkan kita terbatal akidah. Terutamanya apa? Yang dikatakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, iaitu iktikad hati. Hati kita menjadi dilema. Hati kita ini gundah gulana. Hati kita menjadi syak wasangka. Zan yang pelik-pelik. Zan yang menyebabkan kita rasa ketidakpercayaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan Rasulnya. Maka sesungguhnya ia akan terpaliklah hati kita dengan membatalkan akidah ataupun keyakinan kita kepada Allah, maka kita terlontar dalam api neraka Jahannam. Na'udzubillahi min zalik. Maka oleh demikian, jadi kita kena faham, bila kita bercakap tentang ma'rifatullah, bila kita bercakap tentang syahadatain, perkara ini bukanlah main-main. Perkara ini bukanlah perkara olok-olok. Bukan perkara yang boleh dilakukan. Tetapi perkara ini perlu ada rasa percaya dan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai figur yang kita cinta dan sayang kepadanya, dan mudah-mudahan kita bersama dengannya nanti
di akhirat, iaitu di syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita pada masa yang akan datang. Akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.